Ambil tu gini. Okey, baik. Terima kasih. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mohon taufik dan hidayah, mudah-mudahan dikekalkan kita dengan taufik dan hidayah, dikurniakan husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah dengan keberkatan membaca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah juga kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah basyiran wa nadhiran baina yadayhi as-sa'ah wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Wahai hamba Allah sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah, kerana sebaik-baik bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanyalah takwa kepada Allah semata-mata, sebagaimana firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kamu, kerana sebaik-baik bekalan itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama ini, pagi ini dan juga yang akan datang dikira sebagai tanda, alamat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, iaitu orang yang melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti kata yang lain, mereka melakukan perkara yang wajib, meninggalkan perkara yang haram, mengerjakan perkara yang sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Itulah jalan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan di antaranya mereka juga, iaitu orang-orang yang bertakwa, mereka takut kepada Allah, seringkali takut kepada Allah. Di mana sahaja mereka berada, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kadang-kadang nafsunya yang mendorong kepadanya untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang, tetapi dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara makna yang lain juga, iaitu membersihkan hatinya sentiasa dengan menyebut nama Allah, berdoa kepada Allah dan sentiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara makna-makna takwa. Mudah-mudahan kita mendapat setiap makna tadi dalam kehidupan kita dan kita amalkan dengan tindakan kita. Mudah-mudahan itulah natijah yang bahagiakan kita nanti di yaumil mahsyar nanti, insya-Allah. Dan di antara hadis kursi, bagi orang yang wajib mendapat kasih sayang Allah. Orang ni, 4 golongan ni wajib mendapat kasih sayang daripada Allah. Siapakah mereka? Iaitu yang disebut dalam hadis kursi, wajabat mahabbati. Bermakna orang ni wajib dan layak
untuk mendapat mahabbah, iaitu cinta Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang yang mendapat cinta Allah, dia mendapatkan semua sekali, syurga ke, kelebihan ke, dan segala-galanya dia akan dapat. Tetapi dengan syarat ini, dengan syarat yang disebutkan dalam hadis kursi ini, iaitu wajabat mahabbati. Siapa ini? Iaitu orang-orang yang pertama sekali, al-mutahabbi nafiyya, wal mutajalisi nafiyya, al-mutazawiri nafiyya, wal mutabadili nafiyya. Yang pertama sekali ialah al-mutahabbi nafiyya. Apa maksudnya? Mereka ini saling kasih mengasihi antara satu sama lain kerana Allah. Bermakna contoh, mak kasih pada anak kerana Allah, anak kasih pada mak kerana Allah. Kita kasih kepada jiran kita, masyarakat kita, siapa sahaja, kawan kita, sahabat kita, semata-mata kerana Allah. Tidak ada kepentingan yang lain. Contoh, dia kaya, kita sukalah kawan dengan dia. Kalau dia tu miskin, kita dah mula tak nak kawan dengan dia. Dulu dia baik, kita berkawan dengan dia. Sekarang dia mula nak jatuh, akhlaknya mula nak runtuh, kita tinggalkan dia. Maka jangan sampai ke tahap seperti itu. Biarlah kita ini berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi tadi, wajabat mahabbati, wajib, layak untuk mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengoklah balik diri kita, betul ke cara kita ini berkasih sayang antara satu sama lain? Antara satu sama lain. Kadang-kadang sebab dia belanja kita je, sebab dia belanja kita duduk kedai kopi, dia je yang belanja kita sayanglah dia. Satu hari dia tak belanja kita, dia belanja orang lain, kita tak sayang dia lagi. Bukan macam tu. Bukan kerana itu, tapi semata-mata kerana Allah. Dikala dia melakukan taat, kita ikut dia. Dikala dia melakukan maksiat, kita bantu dia. Bukan bantu melakukan maksiat, tidak. Bantu menasihati dia, ajak dia, tarik dia supaya balik kepada Allah dan juga balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, al-mutajalisi nafiyah, orang yang duduk-duduk. Mudah-mudahan kita duduk-duduk ni mestilah niatnya semata-mata kerana Allah. Contohnya, hati kita ni mungkin terasa jauh daripada Allah, jauhnya, kosongnya, kadang-kadang resahnya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita duduk-duduk ni bersama-sama ini kerana Allah, Allah limpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, keampunannya bagi orang yang duduk-duduk seperti ini. Al-mutajalisi nafiyah, diduduk, dijumpa kawan dia macam ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka orang inilah yang disebut sebagai wajabat mahabbati, wajib mendapat cintaku, iaitu cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sembang lain lah, cakap lain lah, mengata, mengeji, menghina orang lain, janganlah. Mengumpat dan sebagainya, kita jauhkan. Duduk kita ini untuk mendapat mahabbahnya Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya duduk-duduk seperti ini kerana Allah. Kita berdoa kepada Allah, jiwa kita makin dekat dengan Allah. Sebab kita minta kepada Allah. Contoh, kita minta Ya Ghafur. Dalam Asma'ul Husna ada dua kalimah, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Kalau kita alih bahasa, dia akan jadi sama je. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, ataupun Allah Amat Pengampun, Allah Amat Pengampun. Kalau kita alih bahasa, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, bila ada sebutan yang berbeza, ada makna yang berbeza. Apa maknanya? Kalau Al-Ghafur bermakna Allah mengampunkan semua dosa, kecuali satu je, syirik kepada Allah. Yang lain semuanya Allah ampunkan. Keyakinan kita mesti ada. Allah Maha Pengampun bermakna Allah mengampunkan semua dosa, kecuali satu je, syirik kepada Allah.
Syirik ni kan ada dua. Kedua-duanya ini Allah tidak akan ampunkan. Yang paling kita takut, yang paling takut syirik yang tersembunyi. Yang ni kita boleh jauhkan. Kita mungkin tak sembah berhala dan sebagainya. Tetapi dalam jiwa kita ini ada nak menunjuk-nunjuk pada orang lain. Riak yang dinamakan riak. Syirik yang khafi, yang halus lagi tersembunyi. Nampak elok je mengajar, bersedekah, pergi berjihad, nampak cantik dekat dunia. Rupa-rupanya ada niat yang terselindung, yang mana semua orang tak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sampai pada Allah di yaumil mahsyar nanti, 3 golongan ni, yang mengajar, yang bersedekah, yang berjihad ini dihumbankan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Dia mengajar, dia nak nama, dia nak pengaruh, dia nak dipuji. Dia bersedekah, dia nak nama, dia nak pengaruh, dan nak namanya disebut-sebut. Begitu juga dengan orang yang berjihad, dia berjihad semata-mata nak disebut. Orang ni dulu rajin, orang ni dulu berani, dia sentiasa berada di saf hadapan. Dia nak macam tu. Maka orang ni, perbuatannya itu, jihadnya itu, dari segi zahirnya kita nampak cantik lah. Kalau kita tengok, oh cantiknya, bagusnya. Bila berhadapan dengan Allah nanti, seandainya ada niat yang terselindung tadi, Allah tidak terima. Bila Allah tak terima je, nerakalah tempatnya. Sebab itu dahsyat. Syirik khafi ni, yang kecil ini terlalu hebat. Dia punya bahayanya, sampailah kita masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, bila mana kita menyebut Al-Ghafur, Allah yang Maha Mengampun segala dosa, kecuali satu je, syirik. Maka kita jauhkan daripada syirik. Nama Allah yang kedua iaitu Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Apa maksud Al-Ghaffar? Allah sering kali, acap kali, berulang kali mengampunkan dosa-dosa kita. Bermakna kita duduk macam ni, kita duduk-duduk ni, dalam hati kita ini seboleh-bolehnya sebutlah nama Allah. Banyak nama Allah ni, saya buat contoh 2. Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Kita duduk-duduk macam ni, kita jangan ingat dosa orang lain. Tu yang kita serabut. Kita ingat dosa orang lain. Kenapa dia tak senyum pada aku? Kenapalah dia masam pada aku? Kenapa dia tak bagi pada aku? Kita ingat dosa orang lain pada kita. Itu yang serabut. Ingat dosa kita ni. Maka menyebut Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. Bermakna Ya Ghafur, Allah mengampunkan semua dosa kecuali syirik. Al-Ghaffar bermakna Allah yang mengampunkan sering kali, acap kali, berulang kali. Berapa kali? Tak boleh nak dikira. Sebab kita ni, hamba ini, kadang-kadang sering kali, acap kali, berulang kali melakukan dosa. Allah Al-Ghaffar. Maka kita sebutlah. Sebab tu yang saya kaitkan tadi dengan Al-Mutajalisi Nafiyan, yang duduk-duduk ni kerana Allah. Di antaranya dia berdoa kepada Allah. Dalam hati dia ke, pada mulutnya, pada lidahnya juga dikira sebagai orang yang duduk-duduk kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung. Apa untungnya? Mendapat mahabbah, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal mutazawiri nafiyah, orang yang ziarah menziarahi antara satu sama lain. Mungkin buat masa ni mungkin tak dapat ziarah, mungkin lah. Yang sebelum ni ada Covid dan sebagainya. Tapi bila dah boleh nanti ziarah balik. Terutamanya adik dengan kakak, kakak dengan adik, mak dengan anak, anak dengan mak. Terutamanya tu kaum kerabat kita tu saling ziarah menziarahi. Tengok mana tak cukup. Kadang-kadang bila lama setahun lebih tak ziarah ni, tengok makin teruk keadaannya, ekonominya makin teruk. Maka kita yang ada-ada ni, bantulah, tolonglah mereka. Mudah-mudahan saling ziarah menziarahi tadi kerana Allah, bukan kerana lain. Kerana Allah, maka Allah limpahkan bagi mereka ini mahabbah, mahabbati, cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mutabadhirina fiyya. Yang keempat ialah orang yang saling tolong menolong, saling bantu membantu kerana Allah. Tidak ada yang lain.
Bukan nak nama, bukannya nak hebat, bukannya nak disebut, tapi semata-mata kerana Allah. Maka orang inilah yang akan mendapat mahabbati, wajabat mahabbati. Maka wajib baginya mendapat cintaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita bimbang, takut terkeluar daripada 4 perkara tadi. Berkasih sayang pun ada kepentingan, duduk-duduk pun ada kepentingan. Kadang-kadang kita menziarahi kan dah cantik dah, tapi ada kepentingan tertentu yang kita nak tunjuk pada orang ramai. Tidak. Tetapi yang keempat ini kita bimbang juga, saling bantu-membantu, tapi ada kepentingan tertentu. Itu yang ditakuti, kerana semuanya itu akan ditolak oleh Allah, tidak mendapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu perkara yang kita nak kongsikan supaya sama-sama kita mendapat bahagian, iaitu yang disebut sebagai mahabbah. Bila mana jiwa kita dah mula rosak, jiwa kita dah mula jauh, mulut kita dah mula nak mengata, mengeji orang lain, menjatuhkan aib orang lain dan sebagainya, maka di antara ubatnya yang pernah dikongsi, iaitu perbanyakkan la ilaha illallah. Bila kita sebut la ilaha illallah, menyebut la ilaha illallah bermakna kita mengagungkan Allah. Satu. Yang kedua, kita perbanyakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, ini terpenting. Yang ini penting juga, mengagungkan Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting juga ni. Astaghfirullah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kesan daripada kita duduk ni, kita duduk macam ni, nanti balik tak kisah duduk majlis ilmu ke, ratib ke, wirid ke, qasidah, burdah ke dan sebagainya, maulid ke apa dan sebagainya, balik je yang pertama sekali, perbanyakkan istighfar. Perbanyakkan istighfar. Yang peliknya, balik maulid tapi ngata orang. Salah. Konsep tu salah. Kefahaman tu salah. Kadang-kadang kita tak faham kenapa kita duduk dalam majlis ilmu, majlis maulid, majlis wirid, ratib dan sebagainya, pada baru je habis baca Yasin, Sadaqallahul Azim. Tengok sebelah, berapa ribu gelangnya tu. Contoh, dah bincang pasal gelang pula, berapa ribu yang tu dan sebagainya. Sepatutnya perbanyakkan Astaghfirullah. Ingat kelemahan diri, keaiban diri, lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang yang minta ampun kepada Allah, Allah berikan pelbagai nikmat kepadanya. Di antaranya, mereka dilapangkan dadanya, jiwanya daripada kesesakan. Kadang-kadang harta dah banyak, tapi jiwa tu sesak. Jiwa tu macam rasa bentak cukup, rasa macam kosong, jauh dan sebagainya. Maka begitulah orang-orang yang tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang kita nak sebutkan, supaya jadikan amalan 100 kali la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu 100 kali, dan juga astaghfirullahalazim itu 100 kali. Perbanyakkan. Kalau nak banyakkan lagi. Tapi jangan terlalu banyak, bimbang nanti dah berhenti. Banyak sangat sebut ni, 2 hari je. Hari ketiga penat dah, tak nak, penat sangat, sampai 10,000 sehari. Kita buat sikit-sikit, tapi istiqamah. Itu yang lebih penting dan terpenting. Kita tengok sedikit yang berkaitan dengan bab yang keempat ini dalam kitab kita ini, iaitu yang berkaitan dengan melatih dan menahan nafsu dan syahwat. Okey, yang pertama sekali kita tengok dulu keyakinan kita. Keyakinan ada 3. Ada 3 tahap keyakinan kita ni. Ada orang tu hanya mendapat ilmu yakin. Okey dah tu. Yang kedua, ada tingkatan baginya, namanya ainul yakin. Dan yang ketiganya yang dinamakan sebagai hakul yakin, benar-benar yakin. Contoh, hari ni saya bawa satu cerita tentang air. Contoh ni, lepas tu semua angguk kepala. Faham dah? Yang angguk kepala bermakna dia faham, oh, air kalau penutup warna biru, airnya macam ni. Penutup putih, airnya macam ni. Penutup hijau, airnya macam ni.
Kalau tak ada penutup, tu bahaya, terdedah. Contoh, okey, semua angguk kepala. Oh, faham. Okey, selesai. Hari tu saya bawa pula ke kilang proses air ni. Bawa ke Selangor, jalan-jalan tengok. Oh, macam tu, lebih yakin air proses tudung biru ni macam ni, penutup biru ni, penutup hijau ni macam ni, penutup putih prosesnya macam ni. Baru faham. Faham lagi tu dengan melihat, dengan mendengar, dengan memerhati. Okey, faham. Okey, kali ketiga saya ajar, tak ajar tengok lagi dah, tapi bawa dan bagi setiap orang. Cuba rasa, cuba bezakan antara penutup biru, penutup hijau dan penutup putih. Ada beza ke tak? Ada bezanya. Kandungannya, isi kandungnya ada beza je. Maka waktu itu, itulah yang dinamakan hakul yakin. Benar-benar yakin. Bila kita dah rasa. Macam pergi haji lah. Cerita buat haji, semuanya faham, angguk. Pernah pergi? Tak pernah pergi. Okey, bawa atas flight tu tunjuk, tu Kaabah. Tengok, oh Kaabah. Ini yang tempat kita tawaf nanti. Ini Mina. Ini tempat kita nak wukuf dan sebagainya. Okey, semuanya dah tengok, perhati, bertambah yakin. Keyakinan tu bertambah. Dah turun flight, pergi dekat dengan Kaabah, air mata dah mula nak mengalir. Air mata tu dah dengan rindunya, dengan sebelum ni tengok daripada jauhnya, makin dekat makin kuat air matanya. Lepas tu dikerjakan tawaf dan sebagainya. Dia ada peluang, dah selesai semua benda, dia ada peluang untuk sentuh Kaabah tu. Contoh, dia ada peluang untuk sentuh Kaabah. Masa itulah yang dinamakan hakul yakin. Benar-benar yakin. Itu satu yang berkaitan dengan keyakinan. Sebab apa saya nak kaitkan dengan nafsu ni? Nafsu juga ada tingkatannya. Nafsu ada tingkatannya. Yang pertama namanya nafsu ammarah. Yang kedua namanya lawamah. Yang ketiga mulhamah. Yang keempat yang namanya mutmainnah. Lepas tu radiyah, mardiyah dan kamilah. Itu di antara nafsu-nafsu yang ada pada setiap manusia. Okey, kita ambil nafsu paling bawah dulu. Sebab apa kita nak tengok diri kita ni lepas ke tidak. Barulah kita kaitkan kehidupan kita dengan nafsu. Amarah ni apa? Kita melakukan dosa. Lepas tu kita seronok melakukan dosa tadi. Kita dah buat dosa ni. Contoh, lelaki perempuan. Orang ni dua ni boleh kahwin, tapi dia tak kahwin. Contoh ini isteri orang, ini suami orang. Di tempat kerja, tepuk, tampar, tendang, bergurau, senda. Kalau ikut hukumnya memang tak boleh. Ikut hukumnya haram. Bertepuk, tepuk tampar dan sebagainya kan hukumnya haram. Bersentuhan dan sebagainya tak, baginya hilang. Yang haram tadi, yang dilarang tadi hilang. Dia rasa seronok dah. Rasa seronok. Lepas tu apa lagi? Dia cerita pula dekat orang. Aku tepuk bini orang tu, aku tepuk laki orang tu. Dia mula nak bercerita. Bercerita, lepas tu dia bangga. Lama kelamaan hilang dah rasa berdosa tu. Rasa berdosa tu hilang. Seronok, bangga, hilang rasa berdosa. Tak rasa bersalah lagi. Macam kita lah, dulu tak pandai nak keluar pakai stocking dan sebagainya. Perempuan, lelaki dulu dengan seluar pendeknya dan sebagainya, tak rasa bersalah. Boleh ni. Akhirnya tak boleh. Tak boleh. Dah belajar tak boleh, baru ditinggalkan. Kadang-kadang dah tahu tak boleh pun langgar je. Sebab apa? Ramai je pakai seluar pendek. Satu dunia pakai seluar pendek. Boleh lah satu dunia pakai seluar pendek. Contoh, hukumnya tak boleh. Disebabkan dia rasa seronok, dia rasa bangga, dan dia tenggelam dalam nafsu tadi. Maka itulah yang dinamakan nafsu amarah. Itu yang kita bimbang. Contoh, kita buka handset kita, tengok benda yang tak patut. Kan, bukannya apa pun, tengok Facebook je. Kadang-kadang ada video yang tak elok, yang mendedahkan aurat. Mula-mula rasa berdosa mungkin. Lepas tu tengok lagi, seronok. Lepas tu bangga pula, cerita dekat orang, aku boleh tengok ni dan sebagainya. Akhirnya dia tenggelam, dah tak rasa berdosa lagi dah. Itu namanya nafsu ammarah.
Nanti dia naik lagi, namanya nafsu lawamah. Dia nak mula rasa manis dalam melakukan taat. Kita istighfar lah. Ustaz sebut istighfar, kita istighfar, salawat dan tahlil. Dia pun cuba buat. Dia beramal, dia belajar dan sebagainya, dia buat. Bila masa dia buat tu rasa seronok, manisnya. Tengah-tengah tu, sedang-sedang, manis tu, seronok tu, benda tu datang balik. Bau tu datang balik, bau nafsu tu datang balik, teringat balik, nak tengok balik. Sekali je lah. Dia datang balik, jatuh balik tu, jatuh kepada nafsu ammarah balik. Seandainya lama, dia akan tenggelam lagi. Kalau dia boleh naik balik, diingat balik, maka dia akan duduk di pada nafsu lawamah. Dia tetap balik. Dia tahu ni tak boleh ni, tak boleh ikut ni, tak boleh ikut. Sebab apa? Bisikan-bisikan cintakan dunia, cintakan kepada nafsu syahwat ini terlalu kuat, hinggakan bisikan-bisikan syaitan itu terlalu hebat. Dia bisik macam-macam dah, sekali je, tak apalah. Contoh, ini kan harga sawit kan mahal, 1 tan 1,000 lebih. Okey, dah hukum macam ni, disebabkan ketamakan ni, okey, kita alih sikit. Bayangkan, boleh alih. Batu tu boleh alih. Sebab apa? Bolehlah 3 pokok, 3 baris pokok sawit. Nanti bila ambil, bila timbang, tak apa. Hak orang jadi hak dia. Hak orang tu jadi hak dia. Dah hilang rasa berdosa. Kerana apa? Bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan cintakan dunia, akhirnya tenggelam dalam nafsu ammar. Sekali je nanti kita makan, kita minum daripada sumber yang haram. Sebab tu kalau tengok pada sikap kita ni, senangnya nak tengok, aku ni ada benda haram tak dalam tubuh aku ni. Jangan tanya ada saka ke tak, tanya ada benda haram tak dalam tubuh aku ni. Cara nak tengok sikap kita. Kalau kita kasar dengan isteri kita, kasar dengan suami kita, ataupun anak-anak kita bersikap kasar, cakapnya, adabnya, kurang ajarnya dan sebagainya itu, maka disitulah tanda ada benda yang haram telah masuk dalam tubuh badan kita, hinggakan kita rasa tak ada apa pun. Sebab tu kena ingat, bila mana ada nafsu ammarah, bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan cintakan dunia, kena awas. Sampailah kita naik kepada lawamah, supaya kita tetap dengan istiqamah tadi tu. Nanti naik kepada nafsu lawamah, mulhamah, mutmainnah. Maka semua itu ada tingkatan-tingkatan dia. Kita bagi dua dulu, ammarah dengan lawamah. Seandainya kita masih lagi di ammarah, ubah sikap kita tu, mudah-mudahan kalau kita pernah, Ustaz, memang saya alih batu dulu, memang saya alih batu, pisang lah. Kalau pokok kelapa itu long kait belah, nak jual buah kelapa tu kan, kadang-kadang kelapa orang pun disebat. Kelapa orang pun disebat 100 biji, ayahnya kata, okey ayah balik, dia cucuk kelapa orang 100 biji, dia jual 100 biji yang ayah dia punya, yang dijual tu orang lain punya. Ingat, semuanya itu akan dipersoalkan. Seandainya tak minta maaf, tak minta halal dan bayar balik apa yang pernah kita ambil, itu yang dinamakan nafsu. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya nafsu yang memerintahkan kejahatan itu lebih memusuhimu daripada iblis. Bermakna musuh kita nombor 1 namanya nafsu, baru iblis. Iblis tu nyata, yang nafsu ni ada tapi tak nyata. Yang tak nyata tu yang menakutkan. Bawah sikit namanya hubbud dunia. Ada 3 musuh kita. Cinta dunia, bisikan iblis, termasuk geng-geng dia tu, jin kafirnya, syaitannya termasuk dah tu. Dan yang paling atas, paling tinggi lah, presiden dia tu yang bernama nafsu. Sebab tu disebut pada muka surat sebelah ni nanti, ada yang tak perasan dia telah menyembah berhala. Dia tak perasan dirinya telah menyembah berhala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang namanya nafsu. Dia tak sedar.
dia telah menyembah berhala yang namanya nafsu. Ikut je, nafsu suruh buat, dia buat benda-benda yang jahat, benda-benda yang dihina oleh syarak. Sebab tu pastikan kita ni perbetulkan, sebab nafsu terlalu degil. Walau beribu tahun direndam dalam neraka, baru nak mengaku. Kali pertama tak mengaku, kali kedua tak mengaku, kali ketiga baru mengaku yang Allah itu Tuhan kepadanya. Nafsu memang itulah bendanya yang perlu dilatih, yang perlu kepada pengorbanan. Kena tinggalkan perkara-perkara yang membawa bahana dan juga binasa kita di yaumil mahsyar nanti. Syaitan hanyalah memperalatkan, dia hanya memperalat-alatkan, dia bisik-bisik je pada hawa nafsu yang dinamakan tadi itu untuk menguasaimu. Sama-samalah datang nafsunya, kena bisik dengan syaitan lagi. Seronok dia kata. Kadang-kadang dulu orang tu rajin selawat, tapi bila diuji dengan pangkat, selawatnya tak ada. Isteri diceraikan, anak 3-4 orang ditinggalkan. Bila diuji dengan pangkat, dulu susah, di doa kaya, Allah bagi dia pangkat, kedudukan. Penasihat ni kepada orang yang hebat-hebat. Dapat projeknya, dulu dapat projek adalah 6,000, 7,000 buat, untung-untung tengok 1,000 okeylah. Sekarang juta, projeknya juta. Diuji ni, sedang diuji. Contoh, akhirnya tak apalah, tinggallah Islam tu, cari perempuan baru. Dapatlah perempuan baru, kadang tak kahwin pun, kesana kemari. Dapat perempuan baru kesana kemari, outstation tu, outstation dan sebagainya. Akhirnya dia diuji lagi dengan hartanya, dengan bisikannya, dengan nafsu syahwatnya. Seandainya dia tak patah balik, takut dan bimbang, yang disebut sebagai alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Takut kita ni telah terlibat dengan satu suasana orang yang mencari dunia, suka memperbanyak-banyakkan dunia hingga melupakan agama. Bekerja tak salah, silakan, tapi jangan lupa agama. Dulu dah boleh selawat, dah boleh qasidah, yasin, marhaban dan sebagainya. Sekarang dah kaya, dah senang, yang tu ditinggalkan. Sampai anak ditinggalkan, isteri ditinggalkan. Padahal anak ni anak dia. Yang isteri ni, ini halal, daging yang halal. Disebut dalam hadis yang lain, ni daging yang halal. Kenapa nak cari daging yang haram? Ini daging yang boleh dimakan, yang disebut dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Orang tu makan daging yang busuk kerana memilih perempuan yang haram untuk nafsu syahwatnya. Maka itulah yang dinamakan ujian. Seandainya tak bersungguh, kita akan tenggelam dalam nafsu tadi. Dia akan tenggelamlah lama. Takut yang tadilah, hatta zurtumul maqabir, sampailah dibawa ke dalam kubur, tak ada guna lagi lah. Itu yang membimbangkan kita. Mungkin kita tak pernah diuji dengan masuk duit tu juta-juta, tak pernah diuji. Kalau diuji mungkin kita rebah, mungkin kita jatuh, mungkin kita akan tinggalkan benda-benda yang baik. Bayangkan seharian dulu dengan salawat, daripada pagi petangnya kerja-kerjalah, banyak hidupnya dengan salawat. Sekali diuji dengan Allah, salawat ditinggalkan terus. Mudah-mudahan jangan sampai kita lupa kepada Allah dan lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa untuk pagi ini itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini, yang pertama sekali yang berkaitan dengan takwa, memang kita takkan tinggallah nasihat itu, dan itu nasihat yang saya ambil daripada Al-Habib Ali bin Habib Ja'far Al-Idrus rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan itulah keberkatan dalam majlis ini. Dan yang keduanya saya kongsikan tadi yang berkaitan dengan wajibat mahabbati, iaitu wajib bagi seseorang itu mendapat ataupun kelayakan untuk mendapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya saya ceritakan sedikit yang berkaitan dengan keyakinan. Yang ketiga, keyakinan kita ada peringkat-peringkatnya. Cubalah sedaya upaya untuk naik sedikit demi sedikit keyakinan kita, terutamanya tentang sifat Allah,
nama-nama Allah, af'alullah, perbuatannya Allah, kita tambahkan keyakinan itu dengan kita duduk belajar dan sebagainya. Dan terakhir tadi yang keempat, saya kongsikan tadi yang berkaitan dengan nafsu. Maka saya ambil dua sahaja, nafsu amarah dan juga nafsu lawamah. Mudah-mudahan ada kebaikannya untuk kita bersama, dan mudah-mudahan yang terpenting kita mendapat husnul khatimah. Itu yang terpenting, mendapat husnul khatimah dengan kesungguhan-kesungguhan yang kita lakukan, yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, yang telah meninggalkan kami, ya Allah, sedang diazab oleh-Mu, ya Allah, angkatkanlah azab bagi mereka berdua, ya Allah. Kasihanilah mereka berdua, ya Allah, sebagaimana mereka berdua mengasihi kami, ya Allah, di waktu kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, dalam keadaan sakit, ya Allah, sembuhkanlah mereka berdua, ya Allah. Jagalah mereka berdua, ya Allah. Ampunkanlah dosa kekasaran kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa tidak bertanggungjawabnya kami, ya Allah, terhadap adik-beradik kami, ya Allah. Mungkin ada di kalangan mereka yang sakit dan susah, ya Allah, mahupun yang lapar, ya Allah, tetapi kami abaikan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa penglihatan kami, ya Allah, dosa pendengaran kami, ya Allah, dosa kedua tangan kami, ya Allah, dosa lidah kami, ya Allah, dosa kedua kaki kami, ya Allah, dosa apa yang kami makan dan minum, ya Allah, dan juga dosa kemaluan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami telah menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Andai kata Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, dan tidak mengasihi kami, ya Allah, nescaya kami tergolong dari golongan orang-orang yang rugi, ya Allah. Perkenankanlah doa-doa kami ini, ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan beriman kepada-Mu, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan beriman kepada-Mu, ya Allah. Himpunkan kami di mahsyar-Mu nanti, ya Allah, bersama dengan orang-orang yang beriman, ya Allah. Pada pagi yang penuh kemuliaan ini, ya Allah, Engkau kumpulkan kami, ya Allah. Engkau hadirkan kami, ya Allah, ke rumah-Mu yang mulia ini, ya Allah. Engkau kumpulkanlah juga kami, ya Allah, di yaumil mahsyar nanti, ya Allah, bersama dengan orang-orang yang beriman, ya Allah, dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
تقبل الله منكم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تسبح كفارة من سورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.